Okey, pengenalan yang cukup sempurna sekali betul. mengenai pengusaha ikan laga ini yang boleh menjana pendapatan. Mungkin ramai di luar sana yang merupakan peminat ikan laga dan justru menjadikan ini sebagai punca pendapatan. Jadi kita mendekatilah seorang ini yang bernama Izwan Syahzril Huzaifah. Namanya pengusaha ikan laga. Kini ingin bersama dengan kita secara maya dari Sungai Besi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izwan Syahzril, apa khabar? Khabar baik Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita nampak di belakang tu macam stok-stok. Betul lah, terus intai kat belakang tu. Stok-stok saya kat belakang ni. Simpanan ke untuk dijual? Okey, ikan-ikan yang dah saya letak dekat rak semua ni dah ready untuk dijual. Oh, dah ada Dah customer reserve lah ya? Ada yang ada customer, ada yang kalau orang datang rumah nak tengok ke apa, itulah semua yang ikan dah kita dah ready untuk dijual. Okey, secara peribadinya berapa koleksi yang tidak akan dijual? Okey, secara peribadinya koleksi yang yang belum ready untuk dijual dalam beribu. Wow. Beribu ekor. Macam mana? Macam mana anda klasifikasikan yang ni boleh dijual, yang ni tidak boleh menjadi simpanan peribadi? Okey, ikan laga ni dia ready dijual bila umur dia dah umur 4 bulan dan ke atas. Bawah umur daripada 4 bulan dia tak boleh jual lagi sebab dia masih kecil dan juga dia masih tidak cantik lagi lah. Okey. Saya tak pernah tengok ikan laga yang belum jadi cantik. Macam mana kita nak tahu, adakah memang ikut kita tunggu bulannya ataupun tunggu nampak cantik tu baru kita kata okey, ini dah sedia untuk dijual? Okey, ikan laga ni dia sebelum dia jadi cantik tu dia banyak proses dia tau. Dia akan mula kadang-kadang daripada warna biru, satu badan dia akan warna biru dan perlahan-lahan dia akan bertukar warna tu sedikit demi sedikit sampai kan ada satu tahap ikan tu boleh jadi dalam 6-7 color dalam satu badan dia. Oh wow. Okay. Ikut pada baka ikan tu. Baik. Okey, sekarang ni kita dikabarkan anda mempelajari cara untuk mengkahwinkan satu ikan laga dengan yang lain untuk mendapatkan spesies yang lain lah. Macam Tok Kadi lah Izwan ni ya. Tok Kadi lah ni. Tok Kadi ikan laga. Tapi proses itu hanyalah dipelajari dari YouTube dan menjadikan anda sekarang sebagai seorang usahawan. Kalau dalam satu masa tu boleh kahwinkan mereka, apa kategori yang perlu ataupun faktor yang perlu diambil kira? Jenis-jenis ikan yang ni boleh, yang ni tak boleh. Sebab ni kan ikan laga kan, dia pantang jumpa ikan lain kan. Betul? Okey, untuk ikan laga ni kalau kita nak kahwinkan dia, kalau mestilah kena ada seekor jantan dan seekor betina untuk kahwinkan dia. Alright. Tapi jangan kahwinkan jantan-jantan, memang takkan jadi. Tak boleh tapi kalau nak kahwinkan ikan dia mesti umur ikan tu mesti 5 bulan dan ke atas baru kita boleh kahwinkan untuk mendapatkan hasil anak-anak ikan laga yang lumayan. Maksud saya kuantiti yang banyak. Okey. Untuk satu induk tu dia akan untuk satu induk, satu jantan, satu betina dia akan menghasilkan anak lebih daripada 300 ekor. Okey. Potensi untuk hidup daripada 300 ekor tu? Okey, daripada 300 ekor tu yang akan hidup lebih kurang 80% akan hidup sampai ke besar kalau kita menjaga penjagaan airnya dengan bagus. Dan daripada 80% tu dia ada berbagai-bagai grade yang kita akan select lah certain grade. Begitu terperinci sekali. Okey, cuba saya curious lah supaya seorang yang tidak tahu tentang ilmu mengahwinkan ikan laga ni kan. Sebab kita tahu kalau sebut ikan laga, ikan ni pantang jumpa ikan lagi satu, dia akan berlaga, dia akan menyerang sesama sendiri. Jadi banyak ada eksperimen dia lalui lah, Izwan. Apa? Eksperimen maknanya nak tengok ikan ni sesuai tak, kemudian mereka bergaduh dan sebagainya, atau macam mana sebenarnya? Okey. Untuk nak tengok kesesuaian ikan tu untuk dia dah sedia untuk dikahwinkan ataupun tidak, betina dia akan menghasilkan telur di perut betina lah. Perut betina akan buncit dan penuh telur yang berwarna putih di perutnya. Yang belum disenyawakan lah. Betul. Kemudian kita akan mencari seekor jantan yang lagi besar saiznya daripada betina itu untuk dikahwinkan. Okey, saya ada soalan. Sebab setiap kali pergi ke kedai untuk beli ikan, dia akan meletakkan kad untuk tidak mengelakkan satu ikan dengan ikan tu bertembung. Kabarnya sempadan lah dinding tu. Sempadan tu saya dengar lah orang cakap untuk tidak memendekkan umur ataupun jangka hayat hidup ikan tersebut. Kalau dia jumpa selalu, katanya akan memendekkan jangka hayat dia. Adakah benar ataupun ada sebab di sebalik? Sebab saya nampak awak pun letak kad di tengah-tengah tu. Dia nampak dari jauh macam air tu warna kuning kan, tapi sebenarnya ada Okey, tujuan saya letak ada penyekat dekat tengah tu ialah
kalau kita buka aja penyakat tu, dia akan 24 hour, 24 jam dia akan Belaga. flare, dia akan berkembang, ekor dia akan kembang semua. Lama kelamaan ikan tu akan penat. Okey. Bila ikan tu penat nanti, bila kita nak jual, ikan tu dah tak nak kembangkan ekor. Itulah fungsi dia tu je. Tak Dia macam senang. dia macam bila nampak musuh tu dia macam bersedia nak pergi perang je lah. Okey. Walaupun tak pergi perang kan. Jadi kalau dia di penat rumah tu. pun, kalau contoh saya nak bela ikan laga, itu jugalah yang perlu saya lakukan untuk asingkan dia. Sebab nanti Betul. patutlah ada satu masa tu ikan laga ni dia dah tak nak kembangkan ekor dia. Beli kat kedai dia cantik. Dia penat tu. Dia sebab dia dah jumpa ikan lain, dia dah flare, dia dah buka ekor dia sepanjang masa, nanti lama-lama dia penat lah tu. Dah lama-lama dia tak nak flare dah. Banyak ilmu kita boleh pelajari. Harga sampai 500 seekor. Betul dia. Okey. RM500. Sebelah saya ni saya ada ikan saya yang saya bawa. Baru ikan nak minta ni tunjuk. berharga RM1,000 ekor. RM1,000. RM1,000 Ini. seekor. RM1,000. Yang ini harga dia RM1,000. Apa yang buatkan dia berharga sedemikian? Itulah pasal. Okey, yang membuatkan harga dia sedemikian disebabkan ikan ni memang sejenis ikan jenis yang mahal. Okey. Lagi satu, dia punya ciri-ciri kepada ikan tu jadilah, maksudnya 100% ikan tu jadi seperti jenis ikan tu. Dia punya dari segi dia punya color dia menjadi, dia ada bintik-bintik dekat badan dia tu. Ini ikan yang dia panggil avatar. Oh, inilah avatarnya. Okey. Inilah ikannya. Untuk masa sekarang ni, ikan avatar ni lah yang antara yang paling mahal lah dalam industri ikan laga ni. Okey. Jadi yang paling mahal anda pernah jual untuk seekor ikan berharga berapa? Setakat inilah. 1,300 pernah seekor. Yeah. 1,300 seekor tu. Wow. Okey, soalan terakhir. Saya rasa kita kena bawa Izwan datang lepas PKP dia lah. Lepas PKP Okey, insyaAllah. kabarnya perniagaan ketika pandemik ini dilakukan dengan cara live streaming ya di Facebook Live ya? Betul. Okey, selepas satu sesi tu, berapa jualan dapat di-lock? Dikunci? Okey, setiap kali saya buat live bait tu, saya akan letak seekor ikan di dalam shoot tank kaca saya. Saya letak seekor dan saya akan buat bidaan. Bidaan ni bait lah. Saya akan letak dalam masa 3 minit, saya letak dalam tapak kosong. Orang yang viewer saya yang akan menaikkan harga tu sedikit sampailah dia mencecah 500-600 seekor. Wow. Oh, maknanya Kita tak tentukan satu harga. sesi Dia orang yang akan tentukan harga. ya, satu sesi live tu 1 ekor lah di bidar. Tak. Untuk satu sesi live tu kita akan paling minimum 10 ekor. Okey. Minimum Tahan 10 juga ekor bisnes ni. kita akan. Nak buat dah tu bisnes ni. Okey, sebenarnya banyak Izwan yang kita nak tanya pelbagai persoalan sebab berminat dengan cara anda mengendalikan ikan laga ni kan. Ilmu. Betul, ilmu ni kan bukannya senang. Tapi terima kasih banyak-banyak, masa setakat ini sahaja kita ada untuk berkongsi pengalaman anda. Kita ucapkan yang terbaik. Mungkin idea ni juga idea kreatif kan, dari sudut kalau bisnes tak jalan, ada cara lain boleh buat live Facebook dan sebagainya kan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izwan Syahzril Huzaifah, pengusaha ikan laga yang kini berada di Sungai Besi, Kuala Lumpur. Satu perkongsian yang cukup menarik kan? Betul. Dan Izwan ni bukan saja pengusaha ikan laga, dia juga Penyanyi. pengurus artis juga. Oh, patutlah dia cara setting tempat tu kan. Dia dah lah geng-geng yang yang you know pula dah. I know you. Geng-geng yang menguruskan artis seperti Era Fazira, Fasya Sanda, Emelina dan ramai lagi banyak. Beliau berkecimpung dalam bidang seni, seni kreatif juga. Barangkali adalah ilmu-ilmu yang turut dikongsi sesama ini mereka sisi kan. lain lah. Sisi lain lah. Okey, itu dia. Menarik.